Hai, salam sejahtera. Nama saya Cikgu Paul. Okey, pada hari ini, izinkan saya berkongsi satu tajuk di bab 1 tingkatan 5, iaitu sistem birokrasi barat. Okey, dalam peperiksaan, kadang-kadang perkataan perubahan politik digunakan. Okey, perubahan politik di Asia Tenggara. Okey, selepas kedatangan barat digunakan. Jadi, istilah perubahan politik ini sama masuknya dengan sistem birokrasi barat. Okey, kita lihat analisis SPM kertas 2 tentang tajuk sistem birokrasi barat. Okey, bermula daripada SPM 2004, SPM 2013 dan selepas itu SPM ulangan. Tajuk ini keluar sebanyak 4 tahun berturut-turut daripada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Dan selepas tu SPM 2018. Tajuk ini keluar. Okey. Jadi dalam SPM, tajuk-tajuk sistem birokrasi barat yang ditanya adalah satu, ia tentang tujuan ataupun matlamat penjajah memperkenalkan sistem birokrasi barat. Okey, yang kedua, soalan itu bertanyakan tentang ciri-ciri sistem birokrasi barat. Dan yang ketiga, kesan sistem birokrasi barat. Dan yang keempat adalah pelaksanaan sistem birokrasi barat di negara-negara seperti Indonesia dan Indochina. Jadi negara-negara yang belum ditanya adalah Filipina, Burma, Tanah Melayu dan Thailand. Okey, kita lihat yang pertama. Matlamat ataupun tujuan penjajah memperkenalkan sistem birokrasi barat. Okey, tujuan dia iaitu menguasai ekonomi negara jajahan. Okey, menguasai ekonomi. Okey, kita lihat pelaksanaan sistem birokrasi barat pula. Okey, sebelum penjajah datang. Okey, di Asia Tenggara kita ada sistem pemerintahan tradisional. Okey, dalam sistem pemerintahan tradisional kita ada sistem beraja di mana ada raja. Raja ini berperanan sebagai ketua pentadbir. Okey, di Burma raja adalah penaung agama Buddha. Okey, kita ada pembesar. Okey, pembesar ini contohnya di Filipina ia dipanggil sebagai Datu. Jawa Indonesia ia dipanggil sebagai Bupati. Di Burma pembesar dipanggil sebagai Ati. Dan di Indochina pembesar itu digelar sebagai golongan Mandarin. Okey, wujud juga kerajaan-kerajaan kecil seperti di Filipina kita ada kerajaan-kerajaan Islam di selatan Filipina. Di Indonesia kita ada kerajaan Mataram dan Batam. Dan di Filipina juga kita ada daerah-daerah kecil ataupun wilayah seperti Barangay. Itu sebelum penjajahan. Okey, semasa penjajahan barat ataupun selepas kedatangan barat ataupun semasa pelaksanaan sistem birokrasi barat. Okey, kita lihat ciri-ciri sistem birokrasi barat. Okey, para pelajar ingat kata kunci ini ya, ciri-ciri. Okey, ciri-ciri dia ada 5. Itu satu, wujud kerajaan pusat akibat daripada penyatuan wilayah. Yang kedua, Governor General sebagai ketua pentadbir. Okey, yang ketiga kita ada biro ataupun jabatan. Okey, contohnya Jabatan Pertanian, Jabatan Pelajaran. Okey, para pelajar ingat jabatan-jabatan ini ya, Jabatan Pertanian, Jabatan Pelajaran. Sebab di hampir ke semua negara yang dijajah oleh barat wujud jabatan-jabatan ini. Okey, yang keempat, ada pegawai barat
yang merupakan ketua biro. Dan yang kelima, wujud undang-undang barat. Okey, jadi 5 poin pelajar kena ingat kerajaan pusat, Governor General, penubuhan jabatan ataupun biro, ada pegawai barat dan ada undang-undang barat. Okey, para pelajar kena ingat 5 ciri-ciri ini. Okey, kalau soalan itu diguna perkataan kesan sistem birokrasi barat. Okey, untuk kesan ini, para pelajar ulang balik 5 ciri tadi, tambah dengan 2 isi di bawah ini. Itu 1, raja hilang kuasa ataupun kemerosotan sistem pemerintahan tradisional. Okey, 2, pembesar hilang kuasa ataupun pembesar itu diawasi oleh penjajah. Okey, jadi untuk kesan ingat 5 ciri tambah dengan 2 isi, iaitu raja hilang kuasa, pembesar hilang kuasa. Okey, kita cuba lihat pelaksanaan sistem birokrasi barat di negara-negara ini ya. Okey, 1, Filipina. Okey, untuk Filipina ini kalau soalan itu dia tanya tentang sistem birokrasi barat di Filipina, kesan dia, okey, para pelajar tolong ingat yang fakta tadi ya. Okey. 1, dia ada kerajaan pusat. Ada kerajaan pusat? Ada. Okey, dia ada kerajaan pusat. Okey. Akibat daripada penyatuan wilayah. Okey, wilayah apakah yang disatukan? Okey, barang G. Okey, barang G disatukan. Okey, kita ada Governor General juga. Okey, Governor General. Okey, yang ketiga, kita ada penubuhan jabatan. Okey, yang keempat, ada pegawai barat. Okay, pegawai barat dia dipanggil sebagai encomendero. Ini pegawai barat dia, encomendero. Okey, selain itu kita ada undang-undang barat. Okey, itu okey, di mana penduduk dikenakan cukai. Okey, dan lagi satu adalah apa? Raja hilang kuasa ataupun pembesar hilang kuasa. Okey, pembesar manakah yang hilang kuasa? Okey, Datu hilang kuasa. Sebab Datu ini dia adalah pemerintah dalam sistem encomienda di Filipina. Datu hilang kuasa, pembesar hilang kuasa. Okey, Datu. Okey, sistem encomienda adalah sistem birokrasi barat di Filipina. Dalam sistem encomienda ini, ia amat dibenci oleh penduduk Filipina kerana cukai yang dikenakan adalah tinggi. Dan lagi satu adalah kerahan tenaga. Okey, jadi untuk kesan kita boleh tulis wujud kerajaan pusat, ada Governor General, ada pegawai barat seperti encomendero, pembesar hilang kuasa seperti Datu hilang kuasa, serta penduduk amat benci sistem ini, sistem birokrasi barat. Itu sebab cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Okey, untuk negara Indonesia, sistem birokrasi barat ini adalah ini. Okey, 1, kita ada kerajaan pusat. Kita ada kerajaan pusat. Okey, ada Governor General. Okey, ada jabatan tak? Okey, ada. Itu jabatan pelajaran dan jabatan pertanian. Ada pegawai barat tak? Okey, ada. Okey. Kita ada pembesar. Ini dia diawasi oleh pegawai Belanda. Okey, ada undang-undang barat.
Okey, kita lihat di sini ya. Okey, kita ada Dewan Tempatan. Tapi Dewan Tempatan ini dia tiada kuasa perundangan. Okey, dan lepas tu pembesar. Okey, pembesar dia hilang kuasa. Okey, mengapa hilang kuasa? Sebab diawasi oleh pegawai barat. Okey, kita lihat negara Burma. Okey, Burma, selepas kedatangan barat, okey, apa yang berlaku? Ada tak kerajaan pusat oleh barat? Ada. Okey, ada kerajaan pusat. Okey, jadi apa yang jatuh? Dinasti Compound jatuh. Jadi wujud kerajaan pusat itu oleh British. Okey, ada Governor General? Ada. Okey, tapi di Burma, Governor Generalnya dipanggil sebagai Pesuruhjaya Tinggi. Okey, Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Okey, ada jabatan tak? Ada. Ya, jabatan apa? Jabatan pelajaran. Okey, jabatan kesihatan, jabatan pertahanan. Okey, pelajar ingat jabatan pelajaran. Okey, sama seperti di Filipina tadi. Okey, pegawai barat ada tak? Okey, ada pegawai barat. Okey, pegawai barat ini ataupun pegawai yang dilantik oleh barat ini digelar sebagai Mio Okey. Itu pegawai barat. Jadi pegawai ini dia ambil tugas golongan pembesar akti. Okey. Ada undang-undang barat tak? Ada. Kita ada undang-undang barat. Okey, contoh Akta Kampung Ulu Burma 1887, Akta Perkampungan Burma 1889. Okey, semua ada undang-undang barat. Dan undang barat ini dia mengambil alih fungsi raja sebagai penaung Sami Buddha, menyebabkan peranan golongan agama merosot. Okey, raja hilang kuasa? Ya, raja hilang kuasa. Okey. Okey, institusi raja tersingkir. Dinasti Compound berakhir. Okey, dan jawatan pembesar tradisional terhapus. Okey. Okey, kita cuba tengok negara Indochina sekarang. Biasanya Indochina ni dia merujuk kepada Islam. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Okey, satu ciri serta kesan dia. Okey, satu, ada kerajaan pusat tak? Ada. Okay. Union Indochinois. Ini nama kerajaan pusat dia. Ataupun Indochina. Kalau pelajar susah ingat kata Union Indochinois, ingatlah Indochina, Persekutuan Indochina. Okay. Yang kedua, ada Governor General tak? Ada. Governor General. Ada, boleh guna point ini. Okey. Biro dan jabatan ada tak? Okey, dia tak disebut di sini ya. Tapi biasanya ada. Okey, pegawai barat. Ada? Okey, ada. Okey, pegawai barat dia siapa? Okey, Lieutenant Governor, Presiden General, Presiden Wilayah. Ini pegawai barat dia lah. Okey. Okey. Undang-undang barat ada tak? Okey, kita lihat undang-undang barat Okey, kalau undang-undang barat dia di sini. Okey, point dia di sini. Okey, semua orang undang-undang di Indochina diluluskan oleh Parlimen Perancis. Maksudnya barat Perancis yang kuat. Okey, lagi satu, mereka kena bayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga. Okey, sama seperti di Filipina tadi. Okey, lepas tu raja hilang kuasa. Ya, raja hilang kuasa. Pembesar hilang kuasa. Ya, pembesar hilang kuasa. Contohnya golongan siapa? Golongan Mandarin. Golongan Mandarin hilang kuasa. Okey, kita cuba lihat yang tanah Melayu pula. Okey, di tanah Melayu.
Okey, sistem birokrasi barat ni macam mana? Okey, ada kerajaan pusat tak? Ada. Okey, ada kerajaan pusat akibat daripada penyatuan wilayah. Ada. Tengok apa bukti dia. Okey, apa contoh dia? Okey, contohnya semasa British memerintah. Memerintah tanah Melayu. Okey, jadi kita lihat penyatuan Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Okey, menjadi negeri-negeri selat. Okey, NNS. Okey, di mana governor adalah ketua dia. Okey, lepas tu di Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, okey, ia digabungkan dan okey, kerajaan pusatnya dipanggil sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. NNMB, di mana setiap negeri ini kita ada resident. Okey. Kalau di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, Johor, okey, ia berlaku penyatuan wilayah. Okey, ia disatukan menjadi Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu ataupun NNMT, di mana NNMTB, di mana kita ada pegawai seperti penasihat residen. Okay. Jadi ada penyatuan wilayah di sini. Okay. Yang kedua, ada Governor General tak? Ada. Kita ada Governor General. Okey, Governor General. Okey, Governor merupakan pemerintah tertinggi di negeri-negeri sembilan. Okey, kita ada Governor General. Okey, ada jabatan tak? Okey, dan sini ada. Okey. Jabatan seperti apa? Sistem khidmat. Okey. Pemilihan balai polis. Okey. Okey. Okey, seterusnya ada pegawai barat tak? Okey, ada. Barat ada. Okey, pegawai barat ada. Okey, pegawai barat seperti siapa? Okey, tadi saya sudah katakan di negeri-negeri Melayu Bersekutu kita ada resident. Okey, kita ada resident. Okey. Kalau di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kita ada penasihat British. Okey, kita ada penasihat British. Okey, penasihat British. Jadi apa tugas penasihat dengan residen ini? Okey, adalah menasihati sultan. Okey, dalam semua perkara. Okey, kecuali hal, okey, kecuali hal yang berkaitan tentang Islam dan adat Melayu. Okey. Ada undang-undang barat tak? Ada. Apa undang-undang barat dia? Okey. Kita ada sistem penerimaan cukai. Okey, penerimaan cukai. Lepas tu kita juga ada penubuhan seperti balai polis. Okey. Ini undang-undang barat. Okey, bagaimana dengan raja dan pembesar? Mereka hilang kuasa? Ya, raja dan pembesar hilang kuasa. Okey, contohnya semasa Portugis menjajah Melaka. Apa yang berlaku? Semasa Portugis menjajah Melaka, apa yang berlaku? Institusi raja di Melaka jatuh. Lepas tu bila Belanda datang Melaka, ia masih sama lagi. Institusi raja terhapus. Jadi semasa British datang di negeri-negeri Melayu, apa yang berlaku? Kuasa sultan diambil alih oleh diambil alih oleh resident dan penasihat British. Okey, jadi kita lihat sini peranan raja dan pembesar Melayu telah terjejas. Okey, jadi poin ini boleh guna. Okey, jadi para pelajar. Saya ulangi sekali lagi. Para pelajar tolong ingat 5 ciri ini. Kerajaan pusat, Governor General, Biro dan Jabatan, ada pegawai barat serta undang-undang barat. Kalau dia tanya ciri, tulis 5 poin ini. Kalau selain itu dia tanya tentang kesan, okey. Tulis 5 poin ini.
Raja Pusat, Governor General, Biro dan Jabatan. Contoh biro dan jabatan. Okey, Jabatan Pertanian. Okey. Pegawai Barat. Okey. Serta undang-undang barat. Okey, 5 poin ini, itu 5 ciri ini tambah dengan pelajar tulis raja hilang kuasa serta pembesar hilang kuasa. Okey. Jadi para pelajar kalau menghadapi kesukaran untuk mengingat setiap negara, okey, para pelajar ingatlah yang ini. Formula 5 tambah 2. Okey. 5 ciri serta yang 2 poin ini itu raja dan pembesar hilang kuasa. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini.